Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kami mulakan dengan perkembangan ini. Johor Motorsports Racing JMR mengumumkan Chevrolet sebagai pembina jentera baharu pasukan berkenaan bagi musim 2025. Dua pemandu JMR, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Hassanal Jeffrey Sultan Ibrahim dan Tunku Putra Johor, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim akan memandu Corvette Z06 GT3R. Ia satu pencapaian penting pasukan berkenaan dan menjadikan JMR sebagai pasukan pertama di rantau ini menggunakan kereta lumba itu. Dalam satu kenyataan, pengarah program pertandingan Chevrolet Motorsports, Mark Studio berkata, adalah satu penghormatan bagi Chevrolet untuk mengalu-alukan JMR sebagai pasukan pelanggan jentera berkenaan. Pihaknya gembira melihat minat yang berterusan terhadap Corvette GT3 di seluruh dunia dan berharap dapat membina kerjasama dengan JMR. Kerana ini akan memberi lebih pendedahan dan peluang bukan sahaja kepada Corvette Racing tetapi juga jenama Corvette dalam pasaran baharu. Sementara itu, Tunku Abdul Rahman yang juga Presiden dan Pemandu Utama pasukan JMR turut bergembira dengan kerjasama baharu itu. Beliau berharap ia akan menjadi permulaan kepada kerjasama yang lebih panjang dan berjaya. Perkembangan badminton, bergu lelaki kedua negara Aaron Jasowicz belum pasti untuk beraksi di kejohanan badminton Masters Alliance. Ia susulan kecederaan berulang di pergelangan tangan kanan yang dialami Aaron. Bagaimanapun, Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Kebangsaan Harry Iman Pegadi berkata kecederaan yang muncul semasa sesi latihan baru-baru ini tidak membimbangkan. Tapi menurut saya tak terlalu problem yang besar lah. Tapi menurut saya kalau lihat persiapan kemarin cukup baik, cukup bagus. Kalau risau ya ada tapi tak seberapa lah. Harry berkata kejohanan All England tetap menjadi sasaran utama gandingan Aaron Wuyik dan kecederaan dialami tidak menjejaskan penyertaan mereka di kejohanan yang bermula pada 11 Mac. Masters Alliance di Perancis menjadi kejohanan pemanas badan penting sebelum All England. Sebagai rekod, Aaron Wuyik pernah muncul naib juara All England pada 2019 serta tahun lepas. Sementara itu, bekas pemain bergu nombor 1 dunia, Koo Kian Kiat dilantik sebagai jurulatih jemputan bagi membantu kem kebangsaan England menghadapi kejohanan berprestij All England. Pelantikan itu diumumkan Persatuan Badminton England menerusi laman X. Koo Kian, 39 tahun, akan bekerjasama dengan kem badminton England sepanjang bulan Mac. Beliau akan menyertai program prestasi Elite Camp England untuk tempoh 4 minggu. Bekas pemenang All England 2007 itu akan berkolaborasi bersama Nathan Robertson untuk memantau perkembangan pemain. Bergu utama mereka, Ben Lane, Sean Bandy. Untuk rekod jaguh negara itu merupakan pemenang terakhir All England Open dari Malaysia bersama Tan Boon Kiong pada 2007. Selain pernah menghadirkan kilauan pingat dalam Sukan Commonwealth, Sukan Asia selain kejuaraan dunia sewaktu bergelar atlet sebelum ini. Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak. Kehadiran beberapa import baharu mampu menjadi pemangkin untuk Johor Darul Takzim JDT melangkah jauh dalam saingan Liga Juara-Juara Asia Elite ACLA musim ini. Pengendali JDT Hector Bidoglu percaya pengalaman luas mereka di pentas Eropah akan menterjemah perancangan taktikalnya dengan lebih berkesan. Antara muka baharu yang dibawa adalah Jonathan Vieira, Alvaro Gonzalez, Alcemo Moraes dan Samu Custodio. Kesemua mereka pernah beraksi di peringkat tertinggi Eropah sekaligus mampu memperkuatkan skuad Harimau Selatan dari setiap aspek sekaligus menjadi lebih digeruni pihak lawan. Selasa ini JDT akan bertandang ke Chang Arena untuk aksi pertama saingan 16 terbaik ACLA menentang Buriram United. Manakala perlawanan timbal balik akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 11 Mac depan. Kali terakhir mereka bertemu menyaksikan perlawanan berkesudahan dengan keputusan seri tanpa jaringan. Aksi Liga Super antara Sri Pahang FC dan Kuching City yang ditunda sebelum ini kini akan diadakan esok. Perlawanan itu ditunda pada 2 November lalu berikutan hujan lebat dan air bertakung di padang Stadium Majlis Perbandaran Temerloh.
Berdasarkan hantaran di laman Facebook Sri Pahang FC, tiket perlawanan pada tarikh asal masih sah digunakan. Penonton hanya perlu membawa keratan tiket dan menunjukkannya di pintu masuk stadium. Sementara itu, tiket fizikal boleh dibeli pada hari perlawanan bermula jam 8 malam di kaunter tiket stadium dan tiada jualan tiket secara online bagi perlawanan ini. Dalam perlawanan pada 2 November lalu, skuad pelawat kendalian Aidil Syarin sahab mendahului tuan rumah 1-0. Hasil jaringan pemain import Yuki Tanigawa pada minit ke-14 sebelum ia terpaksa ditunda. Susulan itu, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam satu kenyataan memaklumkan binaan tarikh baharu pada Selasa ini dipersetujui kedua-dua pasukan. Perlawanan akan bermula jam 10 malam. Kompleks Sukan dan Rekreasi Sony Seberang Jaya bakal berwajah baru susulan projek menaik taraf serta penyediaan beberapa kemudahan sukan yang baharu. Seterusnya menjadikan ia hub melahirkan bakat baharu dalam kalangan anak Pulau Pinang. Ketua Menteri Joko New berkata projek menilai RM12 juta itu akan ditanggung sepenuhnya oleh Sportiza Sdn Bhd yang memenangi tender terbuka melalui permintaan untuk cadangan bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf mengurus dan menyenggara kompleks sukan berkenaan. Dijangka ambil masa setahun untuk siap projek ini sebelum dapat dibuka kepada kegunaan orang awam. Dengan padang bola berumput Kiruan, ada satu gelanggang futsal piawaian antarabangsa dan gelanggang-gelanggang lain seperti badminton, pickleball dan seberguna. Dia boleh disesuaikan untuk netball dan sebagainya. Kompleks sukan berkenaan dibuka kepada orang awam sejak 30 November 1991. Aksi kejuaraan MotoGP juara dunia 6 kali Marc Marquez menjuarai MotoGP Thailand 2025 yang berakhir semalam. Ia melengkapkan hujung minggu sempurna untuk pelumba Ducati Lenovo tim itu yang terdahulu meraih petak pertama dan menjuarai acara pecut. Kemenangan itu menyaksikan Marquez mengumpul 37 mata pada pembukaan kempen 2025 yang melibatkan 22 perlumbaan. Legenda Sepanyol itu menewaskan adiknya Alex Marquez dari pasukan BKA Persini Racing MotoGP dengan kelebihan 1.732 saat untuk kemenangan ke-63 MotoGP-nya. Manakala rakan sepasukannya, Francisco Bagnaia menduduki tempat ketiga. Sementara itu, Moto2 pula diungguli Manuel Gonzalez menghasilkan persembahan yang hampir sempurna untuk meraih kemenangan pertama musim ini mengatasi Aaron Canet di kedudukan kedua dan Senna Agus ketiga. Manakala Jose Antonio Reda meraih kemenangan Moto3 dengan rakan sepasukan Alvaro Carpe menduduki tempat kedua dan Adrian Fernandez di tempat ketiga. River Plate tumpas 2-0 di laman sendiri kepada Estudiantes dalam saingan kumpulan B kejohanan Aperta Division Primera Argentina. Kekalahan itu susulan tuan rumah terpaksa beraksi 10 pemain dan menyaksikannya terlepas peluang menduduki tempat pertama kumpulan. Pasukan Estudiantes mendahului selepas hanya 9 minit permainan hasil jaringan Alexis Castro. Tuan rumah ditimpa malang pada minit ke-56 apabila Enzo Perez dilayangkan kad merah kerana mengasari Christian Medina. Dengan River bermati-matian mencari gol penyamaan, pelawat berjaya melakukan serangan balas pantas untuk memastikan kemenangan apabila Santiago Azcárquibar menjaringkan gol 4 minit sebelum masa kecederaan berakhir. Kekalahan pertama River pada musim ini menyebabkan mereka berada di tempat ketiga dengan 15 mata, satu mata di belakang Independiente di tempat kedua. Manakala pasukan Rosario Central mendahului kumpulan dengan 17 mata walaupun tewas 1-0 di Boca Juniors pada Jumaat lalu. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Salam sukan untuk semua.